Alhamdulillah, Allah dah buat perancangan yang baik bagi aku serahkan amanah ni selesai lah. Suami dia tak ada sakit, memang daripada kahwin dah tak ada sakit, cuma dia ada eczema yang kita anggap benda tu normal lah kan. Sebabkan daripada kecil dia ambil ubat-ubat yang nak baikkan eczema dia tu untuk long term, tu yang efek dia punya dekat buah pinggang lah. Kita expect dia kayap. So bila nak pergi berubat secara kampung, lepas tu dia dah kira nazak lah masa tu kan. Terus pergi bawa emergency, doktor kata, so doktor pun specialist pun cakap tu bukan kayap. So bila bukan kayap apa semua, check apa semua, buah pinggang pun memang dah semua dah infection lah, satu body apa semua. Orang kata memang dah tak ada harapan lah, chances untuk teruskan hidup ke apa ke. So dia punya jantung pun masa tu dah stop berapa kali. Daripada hospital Tangkak, transfer hospital Muar. Doktor kata, be ready je lah. Bila be ready, so masa dia on the way tu, kita hantar tu dalam kereta pun, kita tengok jenazah tu pun, masa tu pun orang kata kita deny yang benda tu sebab kita isteri dia kan. Tapi masa tu kita dah tahu memang dah tak ada chances dah kat situ. Sebelum arwah meninggal, apa preparation yang arwah dah buat selain dia buat hibah? Masa awal-awal kahwin lagi, sebab ayah sendiri memang dah guide lah. Macam saya adik-beradik, sebab ayah pun kerja income tax kan, yang boleh ada cover untuk anak-anak. So dia pun memang selalu rujuk, refer dekat ayah. Dia tanya macam mana nak kena ambil ke tak medical ni apa semua kan. Bukan kita orang plan ambil semua ni, ambil sebab kita tahu dia akan meninggal dunia. Tak, kita orang ambil sebab macam masa depan. Okey, macam yang ambil dengan hibah ni pun sebab plan untuk masa depan anak bila 18 tahun, okey boleh keluarkan untuk dia punya saving lah, dia punya nak sambung belajar apa semua macam mana. Okey. Bila rasa penting tak kalau masa muda ni kita buat financial preparation? Penting. Lagi dengan tak tentu dia punya kejap mahal, dan memang makin mahal lah dia punya kos sara hidup. Lepas tu dengan anak-anak lagi yang nak membesar, bukan pakai duit yang makin sikit, dia makin banyak lah semua tu kan. Kita nak pergi hantar tuition lah, kita nak hantar ni lah, sebab kita nak yang terbaik untuk anak kan. So jadi daripada segi perancangan kewangan tu sangat penting lah. Boleh tak pihak share sikit apa yang pihak faham tentang fungsi ataupun tujuan hibah ni? Cara jelasnya, hibah ni yang boleh faham, dia hadiah lah sebenarnya kan. Daripada siapa yang ambil tu, okey, jadi macam situasi saya, arwah ambil untuk saya dan anak-anak macam tu. Okey, jadi untuk kegunaan orang kata masa hadapan lah sebenarnya benda tu kan. Andai kata arwah tak ada apa-apa perancangan, agaknya macam mana perancangan Biha selepas arwah tak ada? Kes yang tu sejujurnya mungkin dia akan rasa loss, sebab macam okey, macam mana nak bayar rumah, macam mana nak bayar kereta. Jadi benda yang paling besar dia punya penggunaan wang tu adalah kereta dengan rumah lah biasanya. Sebab baru beli rumah kan, jadi amount tu untuk monthly tu habis kat situ je. Jadi bila kita tak ada perancangan hibah ni, benda tu mungkin sedikit sebanyak menggugat lah. Dia akan tarik kewangan-kewangan yang lain sekadar untuk menumpukan bayaran ke rumah, kereta semua macam tu. Tapi dengan ada hibah ni, dia membantu banyak lah sebenarnya. Sebab rumah yang paling besar setakat ni. Jadi bila settlekan rumah tu, balance tu okey, baru masuk dekat anak-anak punya akaun semualah. Kalau boleh, apa nasihat Biha kepada orang ramai selepas macam Biha sendiri dah lalui situasi ni, so apa nasihat yang Biha boleh bagi? First nasihat, saya letakkan diri saya sebagai seorang ibu, seorang wanita yang kita tak kisah sebenarnya dia berkejaya ke, suri rumah ke, yang penting ambillah hibah ke, ambillah apa-apa yang boleh orang cakap protect diri, backup untuk masa depan kan. Sebab kita tak plan pun untuk hidup kita besok kita akan mati. Jadi macam saya berkahwin bukan untuk mengharap suami saya meninggal dalam masa yang terdekat. Okey. Jadi benda-benda ni semua untuk perancangan masa hadapan keluarga dengan anak-anak. Tapi bila dah
orang kata ajal tu sampai. So benda ni memang membantu walaupun dalam tempoh kita cakap masih lagi bersedih kan. Tapi sekurang-kurangnya daripada sudut financial tu dia membantulah, membantu banyak lah daripada orang yang tak ada langsung benda protection, perlindungan diri ni semua. Dia akan lagi rasa, orang kata lagi lost. Walaupun saya berkejaya, tapi sebenarnya protection tu penting lah. Dari nak bandingkan dengan yang suri rumah yang macam lagi tak tahu apa-apa, yang macam mungkin tak tahu bawa kereta, tak tahu nak bayar itu ini kan. Boleh tak Biha bagi tips lah, kalau boleh, kepada orang ramai kalau yang nak buat hibah ni, apa yang diorang perlu buat dulu? Berbalik semula kepada kita punya kewangan lah. Okey, monthly kita macam mana kita punya agihan tu. Lepas tu bila tengok balik, cek balik, lepas tu berapa yang kita boleh ambil. Senang cerita, kita cari konsultan yang baik lah. Okay, kali sebagai konsultan kita bincang macam mana komitmen bulanan apa dah agih-agihkan, baru berapa amount yang terbaik untuk monthly kita bayar hibah yang kita perlukan. So soalan terakhir lebih kepada konsultan lah, boleh sejujur lah macam mana saya handle claim. Alhamdulillah lah, saya cakap memang Kalis banyak bantu saya. Walaupun jauh, yang saya ingatkan Kalis ni sebenarnya duduk KL, duduk dekat utara nak ke selatan tu. Once masa arwah meninggal tu, okay, siapa yang saya perlu kontak dulu, sebab semua berkaitan dengan kematian. So jadi bila saya kontak konsultan, bila respon apa semua, saya tanya apa semua, Kalis pun update kat saya progress sampai mana. So benda tu semua macam melegakan saya. So saya tak perlu macam kenapa macam ni kan. Saya perlu jaga diri saya, jaga anak saya, kerja saya, yang lain-lain tu sebab kita dah ada konsultan yang baik.